Hari ini kita dikejutkan dengan satu pendedahan. Pendedahan yang amat-amat menakjubkan, pendedahan yang amat-amat mengejutkan baru-baru ini. Dan seperti mana juga yang telah kita tahu, bahawa Khairy Jamaluddin telah pun dipecat daripada ahli UMNO dan beberapa menteri digantung jawatannya selama 6 tahun. Isu pada hari ini sangat-sangat menggemparkan. Dan seperti mana juga yang telah dinyatakan, antara alasan pemecatan Khairy ialah ucapan beliau dalam kempen PRU15 yang telah menyatakan parti itu sudah sesat dan mahu membersihkannya. Nampaknya Khairy Jamaluddin tengah berfikir bagaimana hendak menggantikan jawatan Presiden UMNO, dan baru-baru ini juga kita telah dikejutkan bahawa Khairy Jamaluddin telah pun dibuang daripada ahli UMNO. Apakah parti politik yang bakal Khairy sertai? Adakah Khairy akan menyertai Bersatu maupun DAP? Isu ini sangat-sangat menakjubkan pada hari ini. Okey, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang tergempar, yang terhangat, yang terpanas pada hari ini, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan tolong sharekan video ini. Terima kasih semua. Hari ini isu yang tergempar saya ambil daripada BH Online. Ianya berkata, sekiranya saya menjadi sebagai Presiden UMNO, kata Khairy Jamaluddin. Baru-baru ini ia telah mengatakan di media sosial bahawa sekiranya ia menjadi Presiden UMNO, apakah yang bakal Khairy Jamaluddin lakukan jika ia menjadi Presiden UMNO. Namun malang tidak berbau, Khairy telah pun dipecat daripada UMNO. Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO pada Jumaat lalu memutuskan untuk memecat bekas ahli Parlimen Rembau Khairy Jamaluddin atas dakwaan melanggar disiplin parti. Ucapan bekas Ketua Pemuda UMNO ketika berkempen sebagai calon Barisan Nasional BN di Parlimen Sungai Buloh pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 lalu dikatakan menjadi asas kepada pemecatan berkenaan. Dalam kempen pilihan raya tersebut, Khairy Jamaluddin antara lain menyatakan UMNO sudah sesat dan mahu membersihkannya, yang didakwa menjadi pencetus meragut kestabilan politik parti berkenaan. Bagaimanapun, Khairy tidak melihat kritikan keras secara terbuka terhadap UMNO dan pucuk pimpinan parti itu sebagai pelanggaran disiplin yang besar sehingga boleh dipecat. Ditanyanya kemungkinan beliau akan turut mengambil tindakan sama memecat jika menjadi Presiden UMNO dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi atau mana-mana pemimpin parti itu melemparkan kritikan keras terhadapnya, Khairy Jamaluddin menegaskan akan memilih laluan yang berbeza. Beliau berkata, jika menjadi Presiden UMNO dan berada di tempat Ahmad Zahid Hamidi, tindakan utamanya ialah memastikan jawatan Presiden serta timbalan Presiden terbuka untuk dipertandingkan dan perwakilan atau mana-mana pimpinan boleh mengkritik kepimpinannya secara terbuka. Katanya Khairy, saya tidak akan menutup pemilihan parti untuk jawatan nombor 1 dan 2. Saya akan buka. Saya akan cakap ini adalah medan terbaik untuk kita bahas dan mendapat mandat daripada perwakilan. Saya tidak akan menutup ruang demokrasi. Saya buka kepada sesiapa yang hendak melawan saya atau mahu bahas, hendak cakap kepimpinan saya itu tidak betul dan kita serah kepada perwakilan. Itu cara yang lebih baik untuk kita menyelesaikan apa sahaja perselisihan
pendapat dalam parti. Ini tidak terus dipecat tanpa mengikut proses perlembagaan sedia ada, katanya Khairi Jamaluddin baru-baru ini. Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO dipengerusikan Ahmad Zahid Hamidi memutuskan untuk memecat Khairi dan bekas ahli Parlimen Tanjung Karang Tan Sri Noor Omar atas dakwaan pelanggaran disiplin parti. Selain itu juga, UMNO turut menggantung keahlian bekas Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Hussein, Naib Ketua Pemuda UMNO Syaril Hamdan, Ketua UMNO Bahagian Tebrau Datuk Maulizan Bujang dan Ketua UMNO Bahagian Jempol Datuk Seri Muhammad Salim Syaharif, masing-masing selama 6 tahun. Antara alasan pemecatan Khairi ialah ucapan beliau dalam kempen PRU15 yang telah menyatakan bahwa parti itu sudah sesat dan mahu dibersihkan. Dalam temu bual bersama beberapa media selepas Khairi dipecat, Khairi mendakwa ia tidak mengikut prosedur apabila beliau terus dikenakan tindakan itu tanpa sebarang peluang untuk memberi penjelasan dan mempertahankan dirinya. Seterusnya, ditanya mengapa keputusan perwakilan Perhimpunan Agung UMNO PAU 2022 yang bersetuju 2 jawatan tertinggi parti itu tidak dipertandingkan pula, kata Khairi Jamaluddin. Katanya, yang memilih presiden, yang memilih MKT sekarang adalah perwakilan di bahagian. Sekarang, apa yang kita lihat ialah perwakilan pada peringkat PAU telah menutup hak perwakilan di bahagian untuk menentukan presiden dan timbalan presiden, katanya Khairi Jamaluddin. Khairi turut mengulangi dakwaan bahwa keputusan undian suara terhadap usul tambahan menyekat pertandingan 2 jawatan tertinggi parti itu sudah dirancang pihak tertentu, katanya Khairi Jamaluddin. Apa yang dikatakannya pada hari ini sangat-sangat menggemparkan, di mana Khairi berkata, "Saya mendapat rakaman video menunjukkan individu yang saya tidak pasti mereka ahli UMNO atau tidak diarah masuk ke Dewan Merdeka untuk mereka sorak dan sambut usul itu dengan jeritan serta tepukan yang menyebabkan orang lain mengikut sahaja. Kalau kita tengok hari pertama, apabila juru cakap Negeri Sembilan mencadangkan penambahan usul itu, jawatan presiden dan timbalan presiden tidak akan dipertandingkan. Beliau dibu oleh perwakilan, tetapi biasalah Dewan Merdeka adalah dewan yang dikawal oleh urus setia atau ibu pejabat UMNO. Saya sudah lama menjadi ketua pemuda UMNO sebelum ini. Saya tahu macam mana nak susun tempat duduk, siapa nak letak di sini dan siapa yang saya nak letak di sana. Sorokan itu datang dari mana dan sebagainya. Dan akhirnya dalam keadaan undi suara, bukan undi rahsia, perkara itu memang dapat dibawa menyebelahi ke satu pihak, dakwanya Khairi Jamaluddin yang telah dipecat daripada ahli UMNO. Isu ini sangat menakjubkan dan menggemparkan pada hari ini, bahwa Khairi Jamaluddin dipecat atas ucapannya ketika PRU15. Dan ucapannya itu telah membuat Zahid Hamidi kecewa dengan kepimpinan Khairi Jamaluddin sebagai ahli UMNO. Isu ini sangat menggemparkan pada hari ini. Oke, baiklah, sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa bantu saya, tolong tekan butang subscribe dan tolong sharekan video ini, war-warkan kepada rakan dan keluarga Anda. Oke, baiklah, kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.